أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat Quran Circle, sahabat-sahabat diskusi Quran, sahabat-sahabat Easy Ngaji Warrior. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya kita dapat bersama pada pagi ini tuan-tuan dan puan dalam slot pagi kita sharing tajwid. Dan Alhamdulillah, untuk hari ini sahaja kita sudah berada pada episod 208 tuan-tuan dan puan. Okey, selamat datang kepada semua yang baru hadir. Jangan lupa untuk teruskan mengikuti segala program yang dianjurkan oleh Zee Ngaji. Dan saya nak mohon jasa baik anda semua untuk bantu saya tekan butang share tuan-tuan dan puan. Tolong bantu saya tekan butang share. Sama-sama kita sebarkan pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai yang mendapat manfaat, InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, kepada sahabat-sahabat yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi hari ini hari Isnin tuan-puan, diharapkan semua dalam keadaan yang ceria. Mulakan hari anda dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, insya-Allah. Ukirkan senyuman di pagi hari. Kan hari ini hari Isnin, mood dia kena ceria sikit tuan-puan. Bukanlah hari Isnin sahaja, malah hari-hari berikutnya juga perlu kita ceria, betul tak? Kalau pagi-pagi dah muram, terponyok mukanya, tak seronok lah, betul tak tuan-puan? Jadi kena senyum, cuba senyum sikit walaupun saya tak nampak tuan-puan. Dah mandi belum tu? Dah mandi belum tu? Okey, so tak apa, yang belum mandi tak apa, habis sharing tajwid kau mandi. Biasalah kalau duduk rumah lambat sikit mandinya kan. Tapi kalau yang dah bekerja ataupun ada urusan di luar dan sebagainya, mungkinlah awal siapnya tu. InsyaAllah. Baik, apa pun, kita bukan nak cerita pasal mandi hari ni. Kita nak teruskan untuk pengajian kita seperti biasa. Jadi tuan-puan teruskan share dahulu. Kepada yang baru masuk, selamat datang semuanya. Relax dulu, ambil mood dulu. Okey. Pastikan tuan-puan sudah bersama mushaf Quran masing-masing tu, pastikan dah tersedia di hadapan. Kemudian alat tulis macam biasalah, buku nota. Dan pastikan tuan-puan catat apa yang perlu sekiranya ada input-input yang baru kita belajar. Jadi jangan lupa tulis lah. Boleh tak tuan-puan? Jangan malu nak tulis. Tapi jarang orang malu tulis, je tak? Dia selalu malas je. Dia malu tak mungkin, dia malas tulis. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita jauh daripada sifat tersebut. Setiap hari pagi subuh mandi ustaz, terbaik. Saja je gurau tadi tuan-puan. Tak? Tahu semua fresh belaka ni dari ladang. Fresh dari ladang. Hujan tak Perak ustaz? Hujan juga. Sekarang musim hujan kan? Saya tak pastilah di kawasan tuan-puan macam mana. Tapi kalau saya di sini, di Ipoh lah, khususnya di Ipoh ni, memang kerap juga hujannya. Semalam pun hujan. Cuma dia tak adalah lama sangat kan, kejap-kejap je. Besut hujan sok mau ustaz. Oh ya ke? Ganu Besut Tengganu. Itulah tu. Mungkin sekarang ialah hujung-hujung tahun ni kan. Orang tepung musim-musim dia lah tu. Jadi insyaAllah apa pun, walaupun hujan yang turun, orang tak apa, dalam keadaan yang kerap ni, apa pun kita harap mudah-mudahan hujan tersebut adalah hujan rahmat. InsyaAllah mudah-mudahan. Apa pun jaga dirilah, jaga keselamatan masing-masing, terutamanya kepada mereka yang memandu kan, yang bawa motor, hati-hatilah di luar sana. Sebab bila musim hujan ni macam biasalah, jalan licin dan sebagainya, betul tak? Apa pun kita sama-sama lah untuk jaga keselamatan masing-masing, insya-Allah. Baik, Waalaikumsalam yang baru masuk, silakan. Teruskan untuk share dahulu ya. Berapa orang bersama kita pagi ni tuan-puan? Hampir 50 orang. Okey, alhamdulillah. Kira ramai lah tu. Kan, boleh lah. Boleh lah.
Okey, baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, bagi memberkati pertemuan kita, kita dah di penghujung, hari ni 29 bulan kan? Betul-betul hujung lah tu. Nak masuk Disember. Jadi tuan puan dah bersedia ke dengan azam masing-masing nak masuk tahun 2022 ni? Apa target tuan-tuan dan puan? Untuk target tahun ni macam mana? Dah settle ke belum tu? Ke ada sebahagian yang sudah, ada sebahagian yang belum? Jadi saya harap apa yang tuan puan hajatkan, saya doakanlah dapatlah capai sebelum esok 30 hari bulan last kan. Jadi untuk kita nak memasuki tahun baru ni, mudah-mudahan kita ada satu azam yang baru. Tetapi bila sebut azam baru ni, janganlah terlalu luar daripada kemampuan kita kan. Bila nak pasang azam ni, biarlah yang logik, yang sesuai dengan keadaan kita. Boleh nak? Maaf Ustaz, ada kelas talaqi, keluar dulu. Baik Puan Hajah Zaleha Abu Bakar. Baik, clear. Selamat. Kita tak ramai tapi kita ada. Sikit pun seronok. Itulah tu. Doa lah. So saya minta mohon doa tuan-tuan dan puan untuk mohon doa untuk pastikan kita punya live pagi ni berjalan dengan baik. Sebab saya nampak macam ada sangkut-sangkut sikit. Macam ada sangkut-sangkut sikit. Wallahu a'lam. Mungkin faktor internet dan sebagainya, ataupun faktor cuaca mungkin. Jadi tanpa buang masa lagi tuan-puan, ayuh sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita teruskan dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni
عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Baik, Alhamdulillah. Kita sudah selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar kita pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan, macam sangkut-sangkut sikit. Kalau ikutkan kat sini saya punya indikator lah untuk internet, macam tak ada masalah tau. Tapi itulah, dia macam ada stuck sikit-sikit. Tak apa, kita harapkan moga-moga okey lah sebentar lagi InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, jadi hari ni tuan-tuan dan puan, InsyaAllah kita akan sambung bacaan pada muka surat 65. Sebentar saya bukakan dulu, InsyaAllah. Tuan-puan boleh buka Quran muka surat 65, boleh tengok kat bawah ni. Hari ni kita sambung ayat 119 hingga 121 insyaAllah. Berapa ayat ni? 3 ayat hari ni insyaAllah. Okey. Jom. Sebentar teman, saya adjust sikit. Bagi kemas sikit. Okey. Kenapa dia kecil Sekejap tuan-tuan Boleh kot ni. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita akan sambung ini ayat 119 sehingga 121. Sampai habis lah tuan-puan, ya. Sampai habis insyaAllah. Baik, jadi seperti biasa kita akan baca dulu ayat ini bersama-sama tuan-tuan dan puan. Tuan-puan boleh lihat pada masah masing-masing. Kalau tak ada, boleh tengok di hadapan ni. Boleh tengok pada skrin masing-masing insyaAllah. Kita akan mula dari sini Ha antum ni sampailah Sami'un alim. Boleh? Baik, jadi jom kita baca sama-sama insyaAllah. Tarik nafas. Tuan-tuan dan puan ready semua? Kita mulakan. Dan saya mohon maaf lah atas mungkin ada gangguan teknikal sikit. Masalah internet lah ni. Kalau yang lain tak ada masalah sangat internet. Macam ada sangkut-sangkut sikit kan. Kalau tak ada tu tak apalah. Sebab kat saya ni saya nampak ada timbul masalah tu. Baik, jom kita mulakan. Tarik nafas insyaAllah. Okey, kita mulakan. Sedia semua? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا
الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan untuk kita punya sesi bedah membedah. Saya harap semua sudah bersedia, insyaAllah. Jom kita pergi pada ayat 119 dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kat sini mak asli pada asalnya. Mak asli bertemu dengan hamzah, tuan-tuan dan puan, maka kadar panjang akan berubah. Asal memang dua harakat kan mak asli, tapi bila jumpa hamzah dan pertemuan ini kita lihat berlaku dalam dua kalimah. Yang mana ha satu kalimah, kemudian antum ni satu kalimah. Jadi kalau kita lihat kat sini nampak macam satu kalimah, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya dua kalimah yang berbeza. Dan nama hukum kat sini ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ditulis dalam keadaan bersambung atas sebab apa? Nak bagi tahu kita bahawa kaedah bacaannya seperti mad wajib, cara baca dia. Maka kita tak boleh berhentilah. Kita tak boleh berhenti dua harakat gitu. Sepatutnya syarat mad jaiz kan boleh begitu. Nama pun jaiz, harus boleh berhenti dengan kadar dua harakat. Tapi kat sini digabungkan penulisan sebab nak bagi tahu kita tak boleh berhenti. Sebab tu ianya turut diistilahkan mad jaiz munfasil hukmi. Kan kita dah pernah jumpa dah contoh-contoh sebelum ni. Mad jaiz munfasil hukmi. Maksudnya dari sudut hukum. Hukmi ni maksudnya hukum. Dari sudut hukum kita tak boleh sangkal dah. Dia memang mad jaiz. Cuma kaedah bacaan je tu seperti mad wajib, yang mana kita tak boleh berhenti padanya. Okey, clear semua? Baik, kemudian tanwin, nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta. Jadi hukum kat sini ikhfa hakiki. Sembunyikan nun mati, ikhfa, dengung dengung kadar dua harakat, kemudian dalam keadaan nipis, sebab ta huruf nipis. Antum, boleh. Kemudian warna biru pula, warna kuning. Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi. Izhar syafawi, jelaskan sebutan mim tu. Tum ula, u satu harakat saja. Kat sini bukan mak badal U ni satu harakat saja.
Waw yang kita lihat ni ada bulat kat atas dia, bukan huruf waw mat. Ini huruf ziyadah. So ada pada tulisan, tiada pada bacaan. La'i, mat wajib muttasil. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ula. Okey. Kadar 4 atau 5 harakat. Samalah macam kat sini tadi. Ya, sama macam kat sini tadi. Ulai tuhibbunahum. Tuhibbu. Mat asli. Bu mat asli tuan-puan. Kemudian nahum izhar syafawi sekali lagi. Isaac S. Maaf. Isaac S. Izhar syafawi. Sama lah kat sini. Isaac S juga. Boleh? Itu hibbu. Ha pedas jangan lupa. Tengah kerongkong kita sempitkan hi. Ha, hi, hu. Tuhibbu. Bu mat asli. Nahum. Wala. La mat asli. Ha pedas jaga sekali lagi. Wala tuhibbunakum. Bu dua harakat mat asli. Mim mati bertemu waw. Izhar syafawi tuan-tuan perempuan. Izhar syafawi. Bu tadi mat asli La ni pun mat asli juga. Wala tuhibbunakum. Izhar syafawi. Wa tu'minu. Hamzah yang mati ni, hati-hati jangan tertukar watu kan. Watu. Matikan hamzah dengan mengekalkan sifat syiddahnya. Suara yang tertahan. Wala yuhibbunakum watu minu. Nu mat asli. Nabil bil. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Nu nabil ki ta. Ta ni mat asli. Ada alif mat kecil kan. Nampak tu? Watu'minuna bil kitab. Bil huruf lam tu alif lam qamariyah kan. Cuma lam tu hati-hati jangan kita, apa dia yang saya selalu sebut tu, yang kita selalu sebut tu, Allahumma salli Muhammad. Lupa pula. Tawallud. Astagfirullahalazim. Lupa pula. Selalu sebut tu. Tawallud. Apa itu tawallud? Kita beranakkan bunyi dia bil. Jadi elak kan bunyi tawallud, bunyi beranak tu, bunyi tambahan tu. Bil kitabi kulli. Kalau berhenti kulli, kalau sambung dia akan jadi kullihi. Dua harakat. Dia akan jadi maksilah qasirah kat sini. Sebab tu dia bukan mat asli. Dia maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Yang mana dia akan jadi dua harakat kalau kita sambung bacaan je. Itu nama maksilah. Silah ni sambung. Terjadinya mat bacaan panjang tu disebabkan kita sambung. Itu sahaja. Kemudian dibaca dengan qasrun ataupun qasir, iaitu pendek. Qasir ni maksudnya pendek. Kullihi wa idza laqukum. Wa idza dha mat asli. Laqu mat asli. Kum qa mat asli. Qa. Untuk mim mati bertemu qaf ni Isaac S. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Wa idza laqukum qalu. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Jadi kat sini mat jaiz munfasil. MJM tuan-tuan. Kadar panjang 4 atau 5 harakat macam biasa. Cuma namanya berbeza lah. Ada mat wajib, ada mat jaiz. So kat sini mat jaiz munfasil. Macam mana nak tahu? Sebab kita tengok huruf mat dia bertemu dengan hamzah. Dan hamzah ni kita tengok dia mat badal. Bila huruf mat bertemu dengan mat badal, confirm mat jaiz. Okey, confirm mat jaiz. Sebab mat badal sendiri kan kedudukannya di awal kalimah. Ingat lagi? Bila awal kalimah ni maksudnya mana ada huruf sebelum dia lagi, maka sudah tentu ianya berada dalam
orang kata apa, permulaan bagi kalimah. Jelas kat situ. So qalu aman, untuk a ni mad badal lah, saya dah sebut tadi, MB mad badal kerana hamzah di awal kalimah. Alif mad sebelumnya hamzah. Alif mad sebelumnya hamzah. Okey, baik. Kepada yang baru masuk, teruskan share, bantu saya, tolong share. Terima kasih semua. Aman, nun bersabdu. Okey, untuk nun bersabdu ni kita kena dengung wajibul gunnah. Kan ada dua, nun bersabdu, mim bersabdu, kita kena dengung. So WG. Dan dengung kat sini jangan malu-malu. Sempurnakan je macam biasa. Aman, aman. Sempurnakan dengung tu. Wa iza khalau. Wa iza, huruf zal keluarkan sedikit hujung lidah. Dua harakat tu sudah pastilah. Kat sini ada lif mat sebelumnya baris atas kan. Cuma makhraj huruf tu kita kena jaga supaya tak sama dengan huruf zai nanti. Huruf zai, zal. Ini huruf zal kan, keluar sedikit hujung lidah. Kemudian huruf kha. Huruf kha ni tebal, isti'la, tebal selama-lamanya. Tebal selama-lamanya. Cuma bila sebut kha ni macam tuan-puan pun faham kan? Saya dah selalu pesan juga sebelum ni, jangan dimuncungkan huruf yang tebal. Kha, khalau, kha. Ada bukan ho, kha. Buka mulut macam biasa je. Sebab yang kita kena tahu banyak perkara lah. Pertama, sudah tentu pada makhrajnya itu sendiri di hujung kerongkong kan. Jadi kha, yang main peranan ialah pada kerongkong lah. Kemudian dia bersifat tebal, isti'la. Jadi untuk menebalkan bunyi kha ni, maka pastikan pangkal lidah kita terangkat. Itu sahaja kan. Saya dah pernah sebut sebelum ni. Nak menghasilkan suara tebal, bunyi suara yang tebal, angkat pangkal lidah. Ni pangkal. Naikkan ke langit. Kha. Pastikan rasa tu. Dia bukanlah melekat tutup macam tu kan, tapi kita rasalah terangkat tu. Boleh? Wa idza khalau wa idza khalau, huruf kha berkata kha. Kemudian lau ni bacaan lin. Bacaan yang ada unsur lunak. Lin ni lunak, bacaannya lembut. Itu definisi dia lah. Baik. Kemudian kita tengok pada ni kalimah addu. Baik, huruf ain ni di tengah kerongkong kan. Cuba sebut. Cuba sebut ai, u. Okey dah. Kemudian huruf dha tu. Huruf dha ni dia tebal, tuan-tuan puan. Betul kan? Dia tebal. Jadi mungkin ada sedikit kesukaran lah. Tapi insyaAllah buat sekali dua tu rasanya dah boleh latih dah sebutan untuk lebih baik. Wa idza khalau addu. Dia tak adalah addu sampai kembung kita punya pipi ni kan. Kalau tak nampak macam terlalu over sangat. Addu, du. Addu alaikum. Dapat tak? Kalau kita buat gerak perlahan macam tu lah bunyi dia. Addu, didu, addu. Tuan-puan jangan kincupkan bibir mulut tu, dan jangan sampai lidah kita tu sampai menutup penuh ruang kita punya mulut ni. Kalau tidak nanti dia jadi bunyi, saya pun tak tahu nak panggil bunyi apa. Abu. Ada macam bunyi abu. Kan? Nak kata bunyi ba bukanlah ba. Tu saya kata dia terkepung. Saya pun tak tahu nak panggil dia bunyi apa. Hati-hati kat situ je lah. Boleh? Wa idza khalau ad. Okey. Kemudian jangan tarik macam tu. Kan? Steady je. Kan? Tengah kerongkong kita ni. Addu. Daripada ain pergi loncat masuk makhraj huruf dad.
Mungkin susah sikit lah mungkin. Tapi dalam mungkin-mungkin pun saya rasa tuan-puan okey je, tak ada masalah kot. So kalau kita baca macam standard kan, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikum. Boleh? InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-puan dapat orang apa sedikit kaedah cara tu okey lah. Apa pun InsyaAllah saya yakin tuan-puan dapat sebut dengan baik. Okey, kemudian bila dah cerita tentang tebalnya huruf dha tu, jangan lupa dipanjangkan juga. Ya, jangan lupa dipanjangkan. Tu ada waw mat tu. Mat asli. Addu alai. Okey, lai bacaan lin. Kumul anamila. Mul alif lam qamariyah. Matikan lam tu dan jelaskan lam tanpa ada unsur tawallud. Boleh. Alaikumul. Tak mau lagi tu kan. Alaikumul anamila. Satu harakat saja hamzah ni. Hamzah ni satu je. Untuk na mat asli. Ma ni. Ma pula, sorry. Na. Saya tulis MA mat asli. Baca ma. Na Na ni mat asli. MA. Yang hamzah ni bukan mat badal ni hamzah satu harakat je. Anamila minal. Sekali lagi alif lam qamariyah. Kemudian ghaiz. Okey, ghai ni asalnya bacaan lin. Ghai. Tapi kalau kita buat pilihan untuk berhenti pada dha ni, kita nak berhenti kan? Maka barulah disebut sebagai apa dia? Madlin. Barulah kita sebut sebagai madlin. Boleh faham ke tuan-tuan puan? Sebab madlin ni akan berlaku ketika waqaf sahaja, ketika berhenti. Kalau sambung kita tak panggil mad sebab mad ni maksudnya panjang. Jadi minal ghaiz. Kadar bagi madlin 2, 4 ataupun 6. Sama je macam kaedah ma'aril sukun tu. Kita berhenti huruf yang terakhir iaitu pada dha ni. Kemudian sebelum dia tu ada mat asli. Ada mat asli, maaf. Itu ma'aril sukun Sebelumnya ada bacaan lin. Kita nak berhenti huruf terakhir, misal kata pada dha ni, dan sebelumnya tu ada bacaan lin. Baru kita sebut mat lin. Okey? Sangat faham Ustaz. Baik, alhamdulillah. Susah juga ya nak sebut kat situ. Susah Itulah tu. Dah ada rasa sikit lah kot kat sini tadi. Addu. Dia kena macam kita kata apa? Kena bekerja keras sikit nak sebut dia. Macam huruf lain kita boleh santai-santai lagi kan. Macam kat sini kita kena orang tak apa, struggle sikit. Struggle sikit. Tapi insyaAllah boleh. Pelan-pelan baca pelan-pelan. Kemudian teliti dia punya makhraj, sifat yang ada kan. InsyaAllah nanti kita dapat tu. Baik, sambung semula. Untuk kalimah ni, semua jelas. Bila berhenti jadi madlin kan. Cuma ni, hujung ni huruf dha tuan-puan. Jadi kalau berhenti, misal kata minal ghaiz, pastikan, jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf dha. Jangan buat ahla balai je. Kalau buat ahla balai, minal ghaiz, macam tu je. Jadilah seakan-akan bunyi zal kan. Ghaiz. Tak pun buat syarat angkat tebal sikit. Ghiz. Kita kena sedar bahawa huruf dha ni bersifat isti'la. Dan dia juga itbaq. Jadi memang kita punya mulut ni memang rasa betul padat bila kita sebut tu. Minal ghaiz. Ghaiz. Hujung lidah jangan lupa untuk kita keluarkan sedikit saja. Sebab apa? Sebab makhraj dia. Sebab makhraj dha tu sendiri kena keluarkan sedikit hujung lidah. Madlin berapa harakat Ustaz? 2, 4 ataupun 6. Pilihan lah.
Ada pilihan 2, 4 ataupun 6. Untuk madlin saja ya. Untuk madlin dulu. Latih sampai letih. Mantap trademark puan kata ini. Betul lah tu. Sampai letih. Okey, jelas kat sini tuan-tuan dan puan. Kalau berhenti, ingat tebal. Minal ghaiz. Itu huruf dha. Kemudian qul mutu. Qul mutu. Mu mak asli. Tu mak asli. Qul lam ni jangan beranak. Jangan beranak. Qul lah. Tak maulah. Itu kata beranak tu tawallud. Qul mutu bi ghaizikum. Boleh? Mau Ustaz keluar dulu, ada urusan. Baik Puan Azimah, maklum. Suara Ustaz asyik putus-putus je. Yang lain pun alami masalah yang sama. Kau okey je setakat ni? Kalau semua alami benda yang sama, maka saya boleh kata internet saya kat sini lah kot jam. Tapi kalau tuan-puan okey, dengar suara saya jelas, tak ada putus-putus, maknanya mungkin Puan Dia tu mungkin check balik internet kan. Mungkin Puan Dia punya internet tu kurang sikit ke macam mana. Tapi kita tunggu jawapan kawan-kawan ya. Baik. Bi ghaizikum. Untuk huruf ghain tebal Untuk ghain tebal. Ni. Kemudian ya yang sukun ni bacaan lin. Bacaan lin. Bi ghai. Qul mutu bi ghaizikum. Dha dhu. Dha dhi. Dhikum. Tu. Dhikum. Bila kita dah selesai kat dha ni, kan dha ni tebal. Bi ghaizi. Dha ni tebal bagi bawah ni. Kemudian kita nak pergi sebut kum tu pula. Jadi untuk kaf ni hati-hati. Takut nanti terpengaruh. Dhikum. Bi ghaizikum. Terbawa tebal dha tu pada kaf tu sekali. Jadi kaf kena maintain. Nipis je. Bi ghaizikum. Dhikum. Boleh tak? Faham ke maksud saya ni? Maknanya kena cepat-cepat. Orang tak apa, kita ke fokus lah Kita kata fokus lah. Cepat-cepat fokus pada huruf kaf tu semula. Sebab kita sebelum sebab kalau kita tengok sebelum ni, sebelum huruf kaf ni, dia ada banyak huruf tebal kan. Kat sini ghai, dhi. Jadi bunyi tebal tu takut mempengaruhi pada kaf ni. Itu je lah, hati-hati. Bi ghaizikum. Boleh tuan-tuan sebut perlahan-lahan, insya-Allah boleh. Kemudian kum tu kalau kita berhenti, izhar lah juga. Kalau sambung pun izhar juga sama. Namanya sama je. Jelas, izhar ni maksudnya jelas. Izhar syafawi mim mati bertemu hamzah. Bi ghaizikum in. Kalau nak sambung. Boleh? Dha baris bawah boleh jadi termuncung ke Ustaz? Dhi. Tak ada pun. Dia boleh jadi termuncung kalau kita yang buat. Kalau faham tak? Kalau kita yang buat dia. Bi ghaizi. Dhi. Macam mana Dhi. Dia macam tak ada sebab lah kalau ikut kan. Tak ada sebab nak muncung. Macam tu. Dhi. Dha. Dhi. Bi ghaizikum. Aku tu ialah muncung kan sebab dia baris depan. Tapi kalau dha baris bawah, kita kata ada kemungkinan untuk muncung. Ada kemungkinan, dan kemungkinan tu datang daripada kita sendiri. Itulah jawapannya. Sebab dia tak ada kena-mengena. Kan? Jadi saya dah pernah jelaskan sebelum ni, huruf yang confirm muncung ialah huruf waw je. Huruf waw yang confirm, itu dari sudut huruf.
Kalau dari sudut orang kata dari sudut kadar pula, contoh macam huruf yang berbaris depan. Ni cerita huruf berbaris lah. Kalau huruf berbaris depan, memang kita muncung. Muncung ni dua je. Ketika berbaris hadapan, itu yang pertama lah. Maksudnya semua huruf yang berbaris hadapan mesti muncung. Tapi kalau nak cerita huruf yang memang betul-betul kena muncung, huruf waw sahaja. Huruf waw sahaja. Dalam banyak-banyak huruf waw sahaja. Boleh? Kalau huruf dha tu pada depan, muncul lah. Contoh kan, dha, zi, zu. Tu. Ada sebab. Kenapa muncul? Sebab dia baris depan. Tapi macam sekarang ni, zi ni baris bawah. So, tak perlu muncul. Bi ghaizikum. Kalau jadi muncul, itu sebab kita yang buat sendirilah. Itu je jawapan. Dia tak ada yang lain dah. Baik, kemudian innallah, huruf nun bersabdu ni. Mulut dibenarkan muncul. Dibenarkan. Dia memang confirm lah. Tu tabi'i. Okay, benda yang tabi'i, benda yang secara tabiat je boleh buat, mesti macam tu. Kalau tak buat, dia takkan jadi bunyi tu. Baik, nun bersabdu ni tadi wajibul ghunnah. Kemudian kalimah Allah ni kita baca tebal, taghlidh, inna, in, wg, wajibul ghunnah. Inna, nun tu beri atas kan. Jadi kalimah Allah tu automatik jadi tebal sebutannya. Inna, na, bukan no, na, Allah, na, Allah. Kalau kita bawa sekali nun tu tebal, jadi no. Inno, nallah, nallah. Kita nak na. Innallaha alimun. Boleh? Alimu. Untuk kalimah Allah ni tebal, kemudian memang asli lah, confirm. Kalimah Allah dalam Quran confirm asli ya. Kemudian limum, tanwin bertemu ba, iqlab. Ali ma asli. Biza ma asli. Untuk huruf zal Untuk huruf zal kena keluarkan sedikit hujung lidah. Biza dapat. Biza tilsu. Baik, huruf ta baris bawah ti, masuk sad baris depan. Jadi sad ni pada asalnya tak muncung pun, tapi macam saya sebut tadi, dia berbaris hadapan kan. Bila kita tengok sekarang ni, biza, zama asli tilsu, tilsu. Kat sini alif lam syamsiah dan sad baris depan, maka perlu dimuncungkan bibir. Tilsu, su, so, si, su. Sudur. Untuk ra ni kita baca tebal tuan-tuan. Di ujung ra ni status dia tebal. Sebab apa tebal? Sebab ra yang mati sebelumnya waw mat. Tu je. Ataupun kalau tuan-puan kata kenapa dia tebal? Sebab ra mati sebelumnya huruf mat dan sebelumnya baris depan pun boleh juga. Tapi nak mudah sebut je waw mat. Ra mati sebelumnya waw mat. Ra mati sebelumnya waw mat. Dapat tak? Ra mati sebelumnya waw mat. Ni. Tadi kan kalimah ni kan suduri. Asalnya ri ni nipis lah sepatutnya. Tapi sebabkan dia jadi waqaf, dia akan jadi sukun arid, maka baris bawah ni tak pakai lah. Dan sebelumnya
Waw mat. Sebelumnya waw mat. Jadi ra mati sebelumnya waw mat, confirm kena baca tebal. Confirm. Eja Melayu ke? Confirm. Boleh? Confirm tebal. Sudur. Kalau tuan-puan nak kata daripada depan pun boleh juga sebenarnya. Kan? Kalau tuan-puan nak kata daripada depan boleh je sebenarnya. Tapi sebab kita tahu waw mat sebelum je confirm dari depan. Betul tak? Waw mat sebelum dia confirm dari depan. Jadi itu kunci dia. So kalau ra mati sebelumnya waw atau ya mat, waw atau ya mat, ya mat lah. Waw atau alif. Waw atau alif mat. So ra ni akan dibaca tebal. Tu je asas dia. Saya ulang sekali lagi. Ra mati sebelumnya terdapat waw mat ataupun alif mat, confirm ra ni akan dibaca tebal. Boleh? Saya selalu confuse tanda mat asli ni. Ya ke? Dia kena pelan-pelan tengok mat asli ni. Ya. Kena pelan-pelan. Jadi tuan-tuan perempuan kat sini kita baca tebal ke nipis ni? Sudah tentu tebal lah. Tadi dah sebut kan? Sudur. Dur. Macam mana nak tebalkan ra? Angkat pangkal lidah. Itu kunci dia. Kunci untuk menjadikan suara tebal ialah dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi ra tu begitulah. Boleh? Baik, seterusnya. In tamsaskum. Okay, kita laju sikit Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. So kat sini dengung nipis tuan-tuan puan. In tam izhar syafawi. Sas mati macam biasa. Kum mim mati bertemu ha, izhar syafawi sekali lagi. Jelaskan mim mati bertemu ha. Kum hasanatun. Ikhfa hakiki nipis juga. Sama. IKH. Hasanatun tasuhum wa intu sama juga ikhfa hakiki. Banyak tuan-puan boleh berlatih ni kat sini. Banyak ikhfa ta. Ada 3 ni. Direct semua nipis. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in. Okey, ini saya lupa tulis ni. Mim mati bertemu mim mati bertemu waw IZS izhar syafawi. Boleh? Tasuhum wa in tusibakum tusibakum sib. Untuk ba yang bertanda sukun ni qalqalah sughra, lantunan kecil. Wa in tusibakum sayi'atun yafrahu biha. Mim mati bertemu sin. Atas lah. Mim mati bertemu sin. Izhar syafawi IZS. Tusibakum
Wa in si. Mati gambar lantunan yang kita kata lemah kan, surah kecil. Wa in tusibkum, boleh? Wa in tusibkum sayyi'atun sayyi'ah sayyi'atun, tanwin bertemu ya. Kat sini IBG idgham bi gunnah. Sayyi'atun, tanwin bertemu ya tuan-tuan dan puan. Dan kat sini idgham naqis, tidak sempurna. Sayyi'atun yafrahu biha. Yafrahu, hu ni habdas, tengah kerongkong kita sempit kan dia. Kemudian mak asli lah. Yafrahu biha, ba baris bawah, biha mak asli. Sayyi'atun yafrahu biha, gitu. Wa in, oh lagi sekali tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi dengan ta ni. Ini betul tapau habis ni, ikhfa hakiki. IKH. Ni ayat ni sedap kalau tuan-puan nak buat latihan, nak latih bunyi ikhfa tu kan. Wa in tasbiru. Baik, ta pada atas ta, matikan sad. Ini kena hati-hati tuan-puan. Sebab bila kita dah yalah, mata kita ni kan selalu dah tengok huruf selepasnya. Jadi bila kita nampak sad ni, kadang-kadang mungkin panik ke apa, wallahualam, kita jadi macam terlampau bersedia sangat untuk sebut sad, sehingga kan kita tak sedar kita dah tebal siap-siap pada ta. Takut punya pasal. Wa in tasbiru, huruf ta pada atas bunyi ta tuan-puan, dia tak jadi ta. Wa in wa in tas kat sini dah ada pengawalan sikit. Sejujurnya saya buat pun saya rasa macam kena orang tak apa, hati-hati. Sebab dia huruf nipis bertemu tebal ni. Huruf sad ni tebal ni. Wa in tasbiru, dia bukan tos. Wa in tasbiru. Betul tak? Tempat ada rasa macam tu ke? Kau okey je? Siapa yang rasa seperti yang saya cerita di awal tadi tu? Dia mungkin terlampau hati-hati sangat. Rupanya tak perasan huruf ta tu dia hayun sekali jadi tebal. Itu biasa tuan-puan. Kadang-kadang saya pun mungkin boleh tersasul. Memang boleh tersasul. Tak mustahil. Wa in tasbiru, macam ni lah surah. Surah apa tu apa? Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tu tad. Siap dengan lantunan je. Ta dengan dot mati kan. Tadlil. Tu antaranya. Sebut ta dulu. Sebab dia jadi susah ni sebab dia berhimpun dalam satu kalimah, huruf yang tebal dan nipis kan. Jadi sudah tentu yang tebal tu dia memberi kesan sedikit lah. Cuma yang kita lah kena, orang tak apa tu saya kata tadi, dia kena struggle sikit. Kita kena usaha lebih sikit. Macam saya pun, saya baca, saya kena macam kena lebih fokus sikit lah situ. Wa in tasbiru wa tattaqu la, wa in tasbiru. Boleh? Betul Ustaz, terbawa ta sekali sad.
Dia nanti kan, dia jadi macam penyakit lah. Dia jadi wabak. Dia positif pada semua ayat-ayat lain. Contoh wa in tasbiru wa tattaqu. Silap-silap ini pun jadi wa tattaqu jadi ya. Wa tattaqu. Dia dah tak keruan orang kata kan. Jadi hati-hatilah. Wa in tasbiru wa tattaqu. Tasbiru. Huruf sa ni boleh je tebal selepas ta tu. Tas. Kan kalau kita buat perlahan tu. Jangan taus pula. Taus. Wa in taus. Jadi taus. Kita nak kawal ta tu sangat. Taus. Jadi taus tu sebab kita muncung. Wa in tausbiru. Cuba buat. Kan huruf sad bukan huruf muncung kan? Tapi bila kita cuba nak usahakan tebal sad tu dengan mendatangkan kaedah muncung, maka bunyi taus akan berlaku. Wa in tausbiru. Taus. Lamalah bincang kat sini. Mau kita bergerak ke depan lagi. Wa in tasbiru wa tattaqu. Okey, ru mak asli tebal. Kemudian ada mak asli lah. Tebal dia sebab balik depan. Tak boleh borong sekali. Itulah tu. Okey, dia kan jam. Wa tasbiru wa tattaqu. Habis bosak penuh mulut ni. Berkumpul helio dalam tu. Tak ada nak lepas dah. Berkumpul. Jadi itulah pesan sama-sama kita lah. Hati-hati insyaAllah. Okey, rumah asli. Watattaqu. Watattaqu. Tatta. Qu mak asli. Mak asli. Mak asli. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Boleh? La yadu. Ba tebal. Tebal La mak asli. La yadurrukum. Mim mati bertemu kaf. Izhar syafawi. Mim mati bertemu kaf. La yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa tattaqu la yadurrukum maaf. Wa tattaqu la yadurru. Okey, ra sabdu tebal. Ra sabdu tebal Yadurrukum kai. Bacaan lin. Bacaan lin. Duhum mim mati. Izhar syafawi mim mati bertemu shin. Kemudian syai bacaan lin. Bukan mat bacaan je. Bacaan lin. Kemudian a ni MB. MB pula. Maaf. MI. Mad iwad. Mad iwad. وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Okey, tuan-tuan dan puan, hati-hati kat sini. Yang jenis bunyi kum, hum, pastikan kita bagi disiplin bunyi dia. Selalu saya sebut tu. Bagi kemas lah. Bagi bunyi kemas. يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Innallaha bima. Wajibul gunnah. Kalimah Allah tebal. Innallaha bima. Ma asli. Okay, ma asli. Ya'maluna. Ya'maluna. Bima ya'maluna. Okey, malu lu mak asli. Untuk ain ni tuan-tuan jangan lupa
Apa sifat pada ain? Tawassut ataupun bainiyah. Yang mana huruf ain ni kita tak boleh tahan dia melekat. Ya. Macam tu kan? Bima ya. Ya. Jadi layankan lagi suara kita tu, kedepankan lagi. Bima ya'malu innallaha bima ya'maluna muhit. Lu asli, na muhi, hiasa asli, tapi kita berhenti pada ta kan. So ma'rif disukun lah kat sini. Ya'maluna muhit. Baik, untuk ta ni bila kita waqaf berhenti pada dia memang ma'rif disukun. Tetapi itu nama hukum dia. Tetapi pada ta tu ada sifat dia yang kita kena selesaikan, iaitu sifat qalqalah. Dan qalqalah kat sini qalqalah kubra lah. Ya, besar. Muhit. Dan walaupun kita kata lantun, cuma kena ingat lantun ni lantun dia bukannya lantun pergi pada makhraj lain, tak. Masih lagi dalam makhraj ta itu sendiri. Kemudian sifat-sifat dia semua kita kekalkan lagi. Sifat tebal dia lah terutamanya. Muhit. Dia tak akan jadi muhit. Muhit. Bunyi ta tu. Muhit. Tebal. Bima ya'maluna muhit. Tebal. Boleh. Kata orang Perak tebal lah tuan-puan. Tebal kan ta tu. Habis ayat 120. Ayat terakhir insya-Allah. Wa idh ghadawta min. Wa idh gha. Untuk zal. Untuk huruf zal, keluarkan ujung lidah. Wa idh. Wa idh gha. Wa idh gha. Untuk zal ni dia takkan jadi wa idh. Wa idh. Bunyi belakang tu. Wa idh. Wa idh. Kita kena faham zal ni bersifat rakhawah, suara mengalir. Wa idh. Wa idh. Wa idh ghadawta min. Wa idh. Wa idh. Dapat tak? Huruf zal rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Baik. Itu huruf zal. Keluar hujung lidah semestinya lah. Sebab makhraj zal, keluarkan sedikit hujung lidah. Kemudian huruf ghain, kemudian dal pada atas, waw sukun. Sini bacaan lin Wa idh ghadawta. Gha, daw, bacaan lin. Tamin, nun mati bertemu hamzah, tuan-tuan. Nun mati bertemu hamzah. Izhar halqi. Okay, izhar halqi. Min ahlika tubawwi'ul. Min ahlika tubawwi'ul. Tubawwi'ul mu'minina maqa. Min ahlika tubawwi'ul. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul tubawwi ahlika. Okey, ka ni jangan lupa ini kepala huruf kaf. Dalam huruf kaf tu kepala huruf kaf. Senang kan? Tubawwi'u, huruf ta pada depan tu muncul bibir. Tubawwi, bawwi. Huruf waw tuan-puan, ni original, memang huruf kena muncul. Tubawwi, tubawwi. Kalau kita tak muncul pada waw, waktu tu lah bunyi akan jadi longgar. Tubawwi, tubawwi. Bunyi ala kadar lah. Tubawwi, tubawwi. Nak dapatkan kesempurnaan sebutan waw tu, jelas waw tu dengan memunculkan bibir. Tubawwi, tubawwi ulmu.
Tubawwi'ul. Tubawwi'ul. Okey, hamzah pada depan ni ul, alif lam qamariyah, ALQ. Tubawwi'ul mu. Mu. Hamzah ni kita syiddah, tahan suara. Mu'mini, dua harakat mat asli. Namaqa, tebal dan mat asli. Huruf qaf tebal selama-lamanya. Tubawwi'ul mu'minina maqa. Okay, qa ni tebal dan ada alif mat tu, dua harakat. Idalil, lil. Idal, lam jangan lantun ataupun beranakkan dia, lil. Maqa'ida lil kita. Sorry. Betul lah. Nak berhenti kan? Jadilah ma'arid kan? Lupa pula. Maqa'ida lil qital. Kalau tuan-puan berhenti jadi ma'arid disukun. Kalau tak berhenti, dua harakat je lah. Ta tu. Ta ni, dua harakat. Maqa'ida lil qitali wallahu sami'un. Kalau sambung ta asli, kalau berhenti tal ma'arif disukun. Kalimah Allah tebal. Kalimah Allah tebal sebab sebelumnya baris atas wa tu. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan wa tapi wa. Wallah, wallah, wa. Wal, wa. Wallah, wa. Wallah, wa. Wallahu sami'un. Mim asli. Sami'un. Tanwin bertemu ain. Tanwin bertemu ain. Izhar halqi. Boleh? Sami, mim asli. Un, alim. Man arid lisukun. MAL. Alhamdulillah. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Habis. Boleh tuan-tuan puan? Alhamdulillah. So dah selesai dah tuan-puan. Kita punya bedah ayat 119, 120 dan 121. Jadi insya-Allah untuk muka surat 65 ni kita dah habis bedah dah, nampak ni. Ni semua dia contoh. Jadi nanti tuan-puan boleh buat rujukan baliklah semua ni kan, boleh semak balik. So nanti saya akan berikan lampiran ini dalam Telegram Easy Ngaji Warrior, insya-Allah. Boleh? Jadi untuk hari Rabu nanti kita nak sambung ayat, kita masuk muka surat 66. Sambung ayat mana? Hari Rabu nanti sampai sini insya-Allah. Okey. Hari Rabu nanti ayat 122, 123, 124. 3 ayat. So boleh bedah tuan-tuan puan. Siapa yang nak betul kuasai nama-nama hukum dengan cemerlang, insya-Allah mungkin kaedah ni membantu tuan-puan. Tuan-puan buat je siap-siap dulu. Semua ni buat siap-siap. Nanti Rabu nanti kita bincang. Tapi kepada yang dah mahir, tak apalah, kita just nak bincang-bincang je kan. Itu je. InsyaAllah mudah-mudahan membantu. Baik, jadi sebelum kita akhiri live kita akan baca dulu sama-sama. Kita akan bertalaqi daripada ayat 119 sampai 21. Cuma sebelum tu tuan-tuan dan puan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang join
kita punya program baru-baru ini, iaitu webinar mengaji for beginner. Alhamdulillah, Alhamdulillah sambutan yang baik kan, walaupun orang tak apa bukanlah ramai sangat kan, tapi ada, Alhamdulillah. Bersyukur kerana ada juga sahabat-sahabat yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari Minggu kan, orang kadang sibuk dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah kita menyibukkan diri dalam suasana sedemikian, dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan menjadi akan menimbulkan semangat yang baru pada tuan-puan, membuatkan kita sama-sama, termasuk dari saya, sama-sama sedar tentang apa erti kita hidup di atas muka bumi ini, apa tujuan kita dan sebagainya. Dan insyaAllah untuk program yang akan datang ni, tadi tu saya nak ucap terima kasih lah, settle dah lah kepada yang join webinar. So untuk makluman semua, insyaAllah untuk akan datang pada bulan 12 ni, mungkin ada yang tertanya-tanya apakah program yang bakal dilangsungkan. So insyaAllah untuk bulan 12 ni kita akan adakan seminar Easy Tajwid. Seminar Easy Tajwid. Kepada yang dah pernah join, Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Kepada mereka yang belum berkesempatan ataupun tak tahu apa yang dimaksudkan seminar Easy Tajwid ini, insyaAllah saya nak maklum dulu siap-siap. Sebelum kita punya perjalanan Easy Ngaji ni, tuan-puan faham kan, sebelum kita menuju pada seminar kemuncak, kita akan ada beberapa pertemuan lagi sebelum tu, sebagai lah, orang kata persediaan sebelum menuju hari seminar. Sebab kita bukan nak pergi seminar semata-mata pergi habis-habis, tak, tapi kita nak tanam kefahaman dulu, apa benda yang kita nak faham. Jadi insyaAllah pada 18, kejap saya cek ni dulu, takut saya salah sebut. Bulan 12 ini untuk kita punya program bulan 12. So tuan-puan boleh catat, nanti kita akan iklankan insyaAllah. Cuma ni saya sebut mulut dululah, kita tak buat secara, kita tak official lagi. Okey, 18 dan 25 tuan-puan, 18 dan 25 Disember. 18 dan 25 Disember, insyaAllah kita akan adakan seminar Easy Tajwid. Ianya akan berlangsung daripada pagi sampai petang tuan-puan. Ini dalam banyak-banyak seminar kami, ini seminar yang paling lama lah. Selalu kita buat 4 kali pertemuan, tapi sebab kita nak kecilkan lagi, ataupun kita nak kurangkan hari tu daripada 4, so kita buat 2 kali pertemuan je. 18 Disember, kemudian 25 Disember. So boleh lock dulu tarikh ni. Saya faham tuan-puan, kejap, 25. Tapi kalau ada apa-apa perubahan, saya beritahu tau. Kalau ada apa-apa perubahan, saya akan maklumkan semula lah. Kalau ada apa-apa perubahan, saya akan maklumkan semula. Cuma setakat ni, ini tarikh yang kita rancang. Jadi kalau ada perubahan, saya akan maklum dari semasa ke semasa lah. Jadi sebelum sampai pada tarikh seminar ni, insyaAllah kita akan ada satu pertemuan yang mana nak menampakkan tuan-puan apa benda yang kita akan bincang dalam seminar itu nanti. So pada hari Khamis ini, insyaAllah Khamis malam minggu ni, Khamis poster tak ada lagi, nanti hari Rabu nanti ada insyaAllah. Hari Khamis malam jam 8.30 insyaAllah, saya akan bersama tuan-tuan perempuan, siapa yang boleh terlibat, untuk dalam slot, apa ke nama ni, saya lupa lah pula. Banyak benar namanya, nak kena ingat sekejap. Rahsia di sebalik simbol. Alhamdulillah, saya baik ingat. Jadi hari Khamis ni tuan-puan, kita sama-sama lah, saya akan kongsikan sedikit kepada tuan-tuan perempuan tentang rahsia di sebalik simbol Al-Quran. Rahsia di sebalik simbol Quran. Saya yakin ramai je yang dah belajar kaedah simbol-simbol dalam Quran ni. Cuma kalau ada saja-saja yang nak ikut, boleh hari Khamis malam ni, Khamis minggu ini, 2 Disember. Boleh? Zoom ke Ustaz? Ya, Zoom. Melalui Zoom tuan-tuan perempuan. Melalui Zoom. Hari Khamis ni, insyaAllah.
Okey. So macam biasalah untuk seminar, kita ada ulangan. Okey. Faham bulan 12 ni penuh kenduri kan? Banyak kenduri. Tak apalah. Siapa yang nak kenduri, teruskan kenduri. Siapa yang nak teruskan untuk mengikuti seminar pun dipersilakan. Untuk Khamis malam jam 8.30 insya-Allah. 8.30 sebab tak boleh nak lewat sangat kan. Takut kacau masa tuan-puan. So lepas maghrib tu boleh standby lah. Hari Khamis ni tak ada yuran. Untuk yang Khamis ni tak ada yuran. Percuma je. Okey, so boleh sebar-sebarkan. Tapi untuk yang seminar ada yuran lah tu nanti insya-Allah kita akan war-warkan. Sebab itu melibatkan modul. So untuk Khamis ni tak ada modul. Tuan-puan yalah salin catat apa yang perlulah. Lebih kepada pencerahan je sebenarnya. Dia tak berat pun. Okey, dia tak berat pun. Jadi Khamis ni insya-Allah. Khamis ini insya-Allah. Pilihan di tangan anda. Itulah tu. Faham semua sibuk kan? Baik insya-Allah. Jadi pilihan atas masing-masing. So kalau yang berkesempatan bolehlah join. Tapi yang Khamis ni kalau boleh join, jomlah. 2 Disember hari Khamis ni melalui Zoom. So nak dapat daripada mana link tu nanti dalam mengaji for beginner insya-Allah. Dan dalam grup M4B pun kita akan maklumkan juga. Boleh? Baik, wallahu taala a'lam insya-Allah. So jom kita Allah bertalaqi dulu insya-Allah. Kita nak stop dah ni. Satu lagi tuan-puan. Ini khas untuk pelajar-pelajar kita. Pelajar-pelajar kita untuk batch ketiga ni lah, yang latest punya. Saya nak bagi tahu kelas kita buat malam ni kelas kita bukan esok. Kita tukar untuk minggu ni, kita tukar. Boleh rujuk balik dalam grup. Saya dah maklum minggu lepas. Takut ada yang tak baca kan. So pastikan tuan-puan tengok grup tersebut dan fahamkan isi mesej yang saya bagi tu. Boleh nak? Ni saja saya sebut cerita mulut dah ni. Boleh tuan-tuan puan. Baik, jom kita mulakan insya-Allah. Nanti saya maklum balik Nanti saya maklum balik tentang hari Khamis ni. Nanti saya maklum balik. Setakat ni perancangan kita hari Khamis jam 8.30. Tapi kalau ada perubahan apa-apa ke, dari sudut masa ke, hari ke, kita akan maklum awal lah. Okey? Itu saja. Lock masa anda. Wallahu a'lam. Jom kita baca. Semoga dimurahkan rezeki buat kelas free untuk kami. Alhamdulillah. Doa-doa lah tuan-puan Semua support tuan-tuan perempuan tu. Kan, kalau tuan-puan tak ada support kami Easy Ngaji ni, tak bergerak juga kami sebenarnya. Kan? Jadi alhamdulillah. Terima kasih semua. Baik, jom tarik nafas. Ready semua? Sedia dah? Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم
يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال
Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Dengan bacaan talaqi itu tadi, maka berakhirlah kita punya live sharing tajwid untuk pagi ini, tuan-tuan puan. Jazakumullah khairan jaza. Okay, barakallahu fikum. Moga-moga Allah berkati anda semua dan berkati kita semua insya-Allah, ya. Terima kasih saya ucapkan di atas kehadiran semua masing-masing pada pagi ini. Jadi sebentar. Okey. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada hari Rabu nanti, dan segala info yang saya maklumkan tadi berkaitan dengan seminar tu, insya-Allah kita akan buat secara official lah. Kita akan war-warkan melalui poster dan sebagainya. Kemudian akan ada link yang kita akan sertakan untuk tuan-puan lakukan pendaftaran. Cuma ni saya sembang bulut lagi lah. Untuk pendaftaran apa semua belum lagi. Nanti kita akan maklumkan dari masa ke semasa lah. Dan sentiasa alert dalam grup Easy Ngaji Warrior tu. Kerana di situlah platform yang kita akan war-warkan segala program, segala macam program yang kita anjurkan insya-Allah. So tuan-puan pastikan alert je dalam tu. Rajin-rajin buka lah grup Telegram tu. Boleh nak? So itu saja. Siapa yang belum share boleh tekan butang share lagi. Nak share lagi sekali pun boleh. Ujung-ujung ni kan, tak ada masalah. Kok ada orang boleh tengok ulangan nanti, mana tahu. Itu sahajalah. Baik, apa lagi? Itu tak. Rasanya itu sahaja untuk hari ni. Cuma ingat pelajar-pelajar kita saya, jangan lupa kelas kita malam ni bukan esok. Untuk minggu ni sahaja. Kelas kita dibawa kepada malam ini. Sepatutnya esok lah kan, Selasa. Tapi kita tarik bawa malam ni. Saya nak maklum dalam grup. So boleh lihat dalam grup Kito 3 insyaAllah. Ni yang untuk peserta Kito je. Takutkan dia tercari-cari pula apa benda malam ni kan. Ni untuk yang Kito. Untuk siapa yang nak join untuk next punya Kito, insyaAllah awal 2022 nanti insyaAllah kita akan buka untuk batch yang terbaru. Baik. Macam panglima perang. Betul lah tu. Panglima perang. Okey, jom sama-sama kita doa dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, terima kasih sekali lagi diucapkan buat semua pada pada pagi ini. Malam ni silap. Saya nak masuk Kito juga. Siapa ni? Oh, Puan Cik Rusmani. InsyaAllah boleh. Boleh kenal-kenal secara maya. Terbaik Puan Nazrina.
Boleh kena secara maya. Itulah tu, lambat lagi malamnya. Baru pagi ni, pukul 10. Lagi saya ada kelas lagi insyaAllah. Siapa yang terlibat dengan kelas saya sebentar lagi, so jangan lupa. Baik. Untuk segala makluman, insyaAllah semua dalam izin ngaji warrior. Untuk sharing tajuk, insyaAllah kita akan jumpa macam biasa Rabu nanti, tuan-tuan dan puan. So jangan lupa, tugasan yang diberikan boleh bedah siap-siap. Nanti Rabu kita semak insyaAllah. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Rabu nanti. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey. Baik, tuan-tuan, itu saja. Saya ada satu lagu legend nak perdengar kepada tuan-puan. Boleh? Nak dengar tak? Bukan saya nyanyi lah. Saya nak bagi tuan-puan dengar je, insyaAllah. So, kalau nak dengar, tunggulah dulu. Boleh? Ni lagu legend punya. Tuan-puan mesti tahu punya. Saya pun sebenarnya godek-godek kat YouTube terjumpa. Kan? Tu tengok lirik dia macam kena je. Rasa kena lah. Ya? Jom. So, saya undur diri dahulu. Sambil-sambil tu, tuan-puan boleh layan dulu lagu penutup ni, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, selalu saya sebut awal sikit. Ni saya sebut ujung-ujung. Jangan lupa hashtag kita. Santai tapi sampai, kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan qaharmu. Rasa gerun di hatiku kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.